Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zazwan Nishamuddin daripada BA Seksyen 12. Okey Man, intro Man. Halo, halo, eh, halo, Hello? oh, dah ke? Aku dah. Masuk Man. Oh, dah. Ah, Hello, nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Hassan, nombor metrik B081910 daripada kelas S1/2. okey. Okay, so share screen. Okay. Okay, hari ni kami start dengan lab 3, basic input and output. Lab ni berkaitan dengan 7 segment control. So, untuk part 1, uh, kami kena buat berdasarkan figure 1 ni, kami kena hasilkan nombor tu daripada 0 hingga 9. So kami punya coding, kami follow je yang ada kat sini Untuk part ni. 1. And Okey. okay, Ah, so ini hasil dia. Eh, ah. Hmm. Alhamdulillah. Okey. So ni kami punya coding. Ini yang coding dah siap dah untuk part 1. Kiranya part 1 ni Okay. kami follow. Untuk yang exercise 1 dengan task 1, 2 tu baru kita orang modify lah. Okay. Hmm. Tiga. Okay, nampak ke? Nampak. Okay, jangan. Okay, man. So bila run, ni hasilnya macam yang dalam lab minta. So kita orang dapat counting up daripada 0 hingga ke 9. Okay. Okay. Terusnya. Terusnya untuk part 2. Sebelum part 2, man. Sebelum part 2 ada exercise. Ada 2 yang kami kena buat. Untuk SD1 kita orang kena buat counting up 0 hingga 9, and untuk SD2 9 hingga ke 0. So bawah tu kami punya coding. Okay. Okay, nampak ke, man? Jap. Dia
Oh, okey dah. Nampak. Okey, macam ni dulu. Okey. So macam yang dalam let's say untuk SD1 counting up 0 hingga 9. Then lepas tu dia counting down balik daripada SD1 ke SD2. Untuk pengetahuan yang SD1 ni dengan SD2 ni, segmen satu lah. Dan ni segmen-segmen yang kedua. Okey, dua, dua, kosong. Okey, tu untuk exercise satu. Okay. Hmm. Next untuk part part 2 kat sini ada macam yang tadi, cuma bezanya ada button. So coding macam biasa kita orang ikut je. And Eh, okay, so kat ini part sini 2. kita orang kena ni part Ya 2. So betul. Part 2. tak macam tadi kita orang kena hit button dia untuk masing-masing 7 segmen ada button dia sendiri. So, kalau tekan. So kalau kita tekan button 1, SD SD1 akan start counting daripada 0 hingga 9 sepatutnya. Kau dah tekan Aziz? Tak gerak lah. Dah. Aku tekan yang dekat ni, button yang satu ni. Alamak. Ya. Hello? Kenapa pula ni? Dengar man? Yalah. Dengar tak? Hello? Freeze dulu. Alamak. Dah dengar? Hello, hello. Aku dengar kau. Kau dengar tak? Dengar. Tak, tadi Ah, freeze. Aku macam alamak macam mana nak oh. explain dia tak ada. Tapi sekarang nampak tak? Nampak. Okay. So, kau explain balik Aman. Yang ni, button satu ni. So bila kita tekan button 1, SD1 sepatutnya counting daripada 0 hingga 9. Lepas tu SD2 pula ikut dia counting uh, 0 hingga 1. Okay. So bila kita tekan button 2, benda tu akan inverse daripada Ah, apa yang kita tekan button 1 nanti. betul. So dia kiranya macam counting down lah. Button satu kita kira count up. Yang button 2 kita count down. So, macam tu lah. Okay. So Yang habis. ni yang kita punya ni lah. Dapat daripada observation kita orang untuk part 2. Okay, next untuk Okay, untuk task. size. Dekat task ada 2. Untuk task pertama, kita orang kena
buat coding number counted from 1 to 99. So ni kita orang punya coding. Tak apa. Ni tak apa. Ni. Okey, ni boleh Man, kita sekali lah Man. Boleh boleh. Yang ni untuk yang lab 3 task 1 ni, dia counting daripada kosong hingga 99 pakai 2 7 segment. So untuk input tak ada, so kalau kita orang run, dia terus counting kosong sampai 99. So ni coding yang kita orang buat. Coding ni kita orang modify daripada ni lah, daripada exercise daripada part 1 dengan part 2 lah. So kiranya dia 7 segment ni disambungkan dengan ni IC 7448, mana dia apa multiplexing kan dia. So yang ni coding kita orang, tak panjang. Okay, so hasil dia bila kita orang run, okay, sekarang ni 7 segment yang kedua, kita kira kita orang buat dalam inverse lah. Maksudnya yang pengiraan yang pertama tu start dengan 7 segmen yang kedua lah. So pengiraan ni akan berterusan sampai kosong sampai 99. So kenapa perubahan nombor tu agak lambat, sebab kita orang ubahlah dekat dia punya delay ni. So kalau untuk nak cepatkan, boleh je dekat delay ni kita orang kurangkan masa dia. So macam ni lah kita orang punya untuk task 1. Okay. Okay, untuk task 2 beza pula. Untuk task 2 kita orang kena ikut macam dalam lab sheet. So pakai 2 LED merah, satu kuning, satu hijau, dan satu 7 segment dengan satu push button. So proses seru dia kita orang ikut sequence macam yang dalam ni juga. So untuk coding, nampak tak Man? Nampak nampak. Okay. So yang ni coding kita orang. Okay, untuk coding ni kita orang setkan lah kat sini button 4 ni, button untuk switch button kita orang setkan dekat 4 lah. So mungkin dekat dalam video buat dekat button lain, tapi kita orang buat kat button 4. Dan based on apa Puan punya video, yang LED dekat bahagian analog, tapi untuk yang ni kami plan untuk buat ni lah kat bahagian digital je. So ni coding kami. So kat coding kami ni ikutlah sequence macam ni. Cuma untuk bahagian button tu agak kurang lah. Maksudnya tak smooth macam yang direct, kira tekan sekali dan dia terus continuous lah. Maksudnya bila habis counting sampai kosong, uh, kosong sampai 9, so kita orang kena tekan lagi untuk dia counting lagi sekali. So jom kita tengok macam ni dia run. Aduh, apa yang ni? So
So bila first kita orang on, counting ni kira segmen ni akan menyala lah, tapi belum gerak lagi sampai kita orang masukkan input. So bila kita orang tekan button, so dia akan start kira 0 sampai 2, 2 LED lah merah, R1 R2 ni akan menyala. So bila pengiraan dia 3 ke 4, LED merah saja nyala. So bila 5 ke 7, LED merah, 2 merah dengan 1 kuning. Dan seterusnya bila 8 ke 9, pengiraan dia semua LED akan menyala. So tengok macam mana yang coding kita orang buat, dia tak smooth, cuma bahagian ni lah dia lag sikit. So bila sampai 9 dia akan stop. Sebab apa, kita orang tak masukkan input. Dia tak berterusan lah. So bila kita orang tekan balik, so counting ni akan reset, dia akan start balik. Okay, tu untuk lab 3 kami. Okay, second. Okay, next. Lab Lab 4. Lab 4 berkaitan dengan LCD. So, So, kita start dengan part 1. So, part 1 minta kita orang kena hasilkan dekat LCD tu lah. Dekat LCD tu kita kena apa orang panggil? Kena nampakkan tulisan Hello World and Lab 4 LCD underscore keypad. So, dia punya coding kita orang ikut je. And ni kita punya simulation. ni, check. Check coding. Okay. Okay. So, sama macam dalam lab Hello World untuk row pertama and untuk row kedua lab 4 LCD underscore keypad. Okay. Okay, dekat bawah tu ada exercise. So, dia nak minta displaykan dekat second row tu BEA 2374. Kiranya tambahan selain daripada lab 4 LCD keypad. So, ni kita orang punya coding. Okay, part exercise. Ni yang coding diubah. Okay. Okay. So, jadi macam itu. Sebab row second row dia tak cukup ruang lah. So, tapi masih boleh difahami lah. So kita orang coding, kita orang just buat macam ni lah. Kita orang kekalkan angkat row pertama tu hello world. Yang kedua tu kita orang tambah lah macam yang dalam exercise tu nak. So dia nak buat dekat tu tunjukkan berterusan blinking. Cuma tukarlah lab 4 LCD keypad. Lepas tu yang kedua ni apa? Yang pertama dia BA 2374. Yang kedua punya coding
Z4 LCD keypad. Okey. Terusnya, Next part tu. Part tu uh, kita orang kena display juga. Tapi ada tambahan. So coding macam biasa kita orang ikut je. so untuk biasanya Ikut je kita and uh, part 1 dengan part 2 ni kita orang memang follow up je dengan yang coding yang dah ada dalam Netsheet. So, sekejap tunjuk part 2. Tu. Yang ni sama. So, check part 2. Okay. Macam mana? okay. Ni kita orang punya simulation. So hello. Hello, hello. Explain je man. Hello? Ui. Ui. Hello, hello. Hello? Dengar je. Aish. Hello Zik. Dengar tak man? Hello? Aish. Hello. Hello? Zik kau dengar? Aku tak dengar suara kau. Aku dengar kau. Kau dengar tak? Hello? Hello, hello. Man. Kau dengar tak man? Dah. Okay. Terus je man. So second tu Untuk ni part 2. ada tiba second dia 76. Yang mana? Second rasa 76 tiba. Tiba-tiba? Oh kan. Yang ni dia dari tadi gerak man. Oh iya ke? Kiranya yang ni kalau base daripada coding yang dalam Netsheet. So bila kita orang run, simulation dia jadi macam ni. So pengiraan dia ni per 1000 millisecond. Kalau based on coding ni. So kita nampak kat sini per second dia. So dalam 1000 millisecond ni sama dengan 1 second. So untuk pengiraan dia, keypad row pertama ni dia akan keluar keypad LCD test bila kita orang on. So yang dekat second ni based on dalam recording dalam, so dia akan continuous untuk kira sampai 1 second. Dan yang key ni dia akan keluar berdasarkan keypad yang kita tekan. Okay man? Hello? Hello? Hello. Dah. Dengar. Okay man, okay. Kau terangkan yang part keypad man. Kau bagi tahu nak tekan apa, nanti aku klik. So bila kita tekan 4, dia keluar 4 kat situ. Second ni dia akan
terus gerak, betul tak Zee? Macam mana? Second memang continuous terus kan? Dia akan terus gerak. Okay, tapi key dekat situ dia dia akan follow apa yang kita tekan dekat nombor tu. Contoh kalau kita Ah, tekan 4 tadi, kalau 4, kita tekan 6, dia still keluar 6. Okay tu. okey. Okay, tambahan. So, untuk yang selain daripada ni, yang nombor ni, so dia ada macam simbol yang contoh bahagi, darab, tambah, tolak ataupun sama dengan ni. So, yang simbol ni kita orang tak assign lah sebab kita orang follow lecture. So, kita kat sini bila kita orang tekan contoh bahagi, dia akan masukkan keyword A lah. Berdasarkan dalam coding, dia assign yang bahagi ni dekat A. So bila bahagi dia akan keluar A, dia akan display A dekat LCD lah. So sama dengan contoh macam kali dia akan jadi B. So soalan lah yang lain tu berdasarkan dengan coding lah. Apa yang LCD ni display, dia memang tak keluar simbol yang macam ni sebab tak assign dia dekat dalam key coding ni. Tapi dia, kita replace dan coding berdasarkan coding tu di replace dengan uh, alphabet. Okey. Next. Oh ini. Hmm. Okey. Untuk yang question ni, kita orang Betul? ditugaskan dalam lecture ni blinkkan nama lah, nama dengan nombor matrik. So yang ni coding kita orang. Oh bila buka. Man boleh dengar man suara? Hello, hello. Tadi aduh disconnect asyik. Oh tak apa tak apa. Tak apa kalau senyap tu faham lah kan. Itu problem. Tapi sekarang ni boleh dengar kan? Boleh, boleh, boleh. Okey, yang ni untuk task 1. Okey, dalam So lab saya yang ni? kau dah start? Okay, okay, okay. Yang untuk lab 4 ni, task 1 ah, nama ni sebab kita orang buat partner. So, kat belah atas tu nama, belah bawah tu kita punya ID matrix. So, untuk task 1 lab 4. Hai. Okey, sorry. Kita orang upload balik. Okey. So, untuk exercise untuk task 1 dan 4, yang first, so nama saya lah Haziq, bawah ni ID saya. So yang kedua punya blinking, partner saya Aiman, bawah ni ID dia. Okay, tu untuk task Okay. 1. Seterusnya untuk task 2. So untuk test 2, kita orang kena guna coding yang untuk part tu tadi sebab main dengan key, Key phone. keypad number tu, Ah, keypad phone. So yang ni So coding. coding dia So kita orang ubah dekat dia punya karakter ni row dengan column. Sebab apa dalam base lab sheet ni pun dia bagi tahu figure 5 ni kita orang pakai ni lah, kena pakai keypad untuk yang phone lah, keypad phone punya. So banding dengan tadi um, row dengan column dia 4 kali 4
So kalau yang untuk ni keypad phone, kolom mengaruh dia ubah jadi 3 kali 4. So dekat coding kita orang kena ubah lah. Dekat ubah kita orang ubah ikut sama macam keypad punya yang visualnya. Keypad phone yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A0B ni ni lah berdasarkan yang ni. A dengan B tu, A tu adalah yang bintang star, yang B tu hashtag. So bila kita orang run coding, dia akan keluar sama macam dengan part 2, tapi bila kita orang tekan ni, okay, dia akan assign dekat mana yang kita orang ubah tu lah. Kiranya dekat star ni kita orang letak dia A, key dia jadi A, yang hashtag tu jadi B. So function dia, outcome dia sama lah macam yang macam dalam Redshift. Rasa tu je. Itu je. Dia saya cakap apa-apa man? Tak ada. Tak ada. So yang ni tu je daripada kita orang untuk lab assessment. Kiranya lab 3, part 1 exercise, part 2, lepas tu task 1, task 2. Untuk lab 4, apa yang kita orang dah tunjuk tadi, part 1, lepas part 1, exercise, lepas tu part 2, lepas tu task 1 dengan terakhir task 2. Itulah itu daripada kami. Okay man. Okay. Okay, Itu je. thanks for watching. Terima kasih. Okay, terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum.